A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang diambil daripada kitab asal kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bacaan kita berkaitan dengan hadis-hadis Nabi ini kita dapat mengambil pengajaran dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita insyaAllah. Dan sebelum itu, seperti mana biasa, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama subscribe kami di YouTube channel TV MAMBS, dan juga tuan-tuan boleh ikuti kami di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Bilasyah, dan juga boleh ikuti kami di Instagram mambs.kt. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaat daripada media-media masa yang disediakan oleh pihak masjid insyaAllah. Dan insyaAllah pada kali ini kita sambung kembali bacaan kita, masih lagi berkaitan dengan kelebihan berwuduk. Dalam bab solat, hadis berkaitan dengan kelebihan berwuduk. InsyaAllah kita sambung bacaan kita. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intizarus salah ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah saya tunjukkan kepada kalian amalan yang Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan darjat melaluinya? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, ia adalah memperelokkan wuduk meskipun dalam keadaan yang sukar, seperti terlampau sejuk, sakit dan sebagainya, memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu solat, yakni waktu seterusnya setelah solat yang dikerjakan sebelumnya. Kesemua itu adalah ikatan-ikatan bagi diri dalam melakukan ketaatan. Kesemua itu adalah ikatan-ikatan bagi diri dalam melakukan ketaatan. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca pada kali ini, bagaimana Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat dan sampai kepada kita satu amalan, iaitu amalan yang mana dapat menghapuskan dosa kita dan meninggikan darjat kita. Bagaimana Nabi SAW sebut kepada para sahabat, adakah kamu hendak aku tunjukkan ataupun adakah kamu hendak aku bagi tahu amalan yang mana jika sekiranya kamu mengejarkan amalan ini, kamu akan dihapuskan dosa-dosa yang telah kamu lakukan dan ditinggikan darjat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat apa lagi? Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apa dia? Lalu Nabi SAW menyatakan ada beberapa amalan, cuma yang ingin kita highlightkan ataupun yang ingin kita tumpukan dalam bacaan kita pada kali ini, iaitu yang pertama kata Nabi SAW, iaitu memperelokkan wuduk kita walaupun dalam keadaan yang sukar. Memperelokkan wuduk kita walaupun dalam keadaan yang sukar. Keadaan yang sukar ni banyak. Di antaranya kita jatuh sakit ataupun kita sakit. Dan bagi orang yang duduk di tempat yang sejuk, dalam keadaan yang sejuk, sukar untuk mengambil wuduk. Bagi orang yang sakit sebagai contohnya, ataupun sebagai contohnya orang yang sakit ini, salah satu anggota tubuh ataupun anggota wuduknya berbalut, luka dan sebagainya, tak boleh nak kena air. Ini di antara kesukaran-kesukaran dalam kita menyempurnakan wuduk. Lalu kata Nabi SAW, amalan yang dapat menghapuskan dosa kamu
dan meninggikan darjat kamu di sisi Allah. Yang pertama kata Nabi, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang sukar. Walaupun dalam keadaan yang sukar. Contohnya kita tak ada air. Dalam keadaan kita, kalau kita di Malaysia ni alhamdulillah masih lagi kita dipenuhi dengan air di sekeliling kita. Ataupun kita berada di tempat yang payah nak dapat air. Bagaimana cara kita nak sempurnakan wudu? Itu telah diajar oleh Nabi SAW. Ataupun dalam keadaan kita kesejukan, terlalu sejuk, nak kena air tak boleh. Tak. Kalau kena air beku contohnya. Sebagai contoh. Tak. Ataupun dalam keadaan kita sakit. Tempat ataupun tangan kita luka, muka kita berbalut sebagai contohnya. Tak boleh nak kena air. Doktor kata tak boleh nak kena air. Bagaimana cara kita nak sempurnakan wudu? Itu kita kena pelajari. Saya tak mau terang dalam perjumpaan kita dalam kali ini. Sebab apa? Sebab kalau kita terang panjang. Cuma kita nak tahu kelebihan bagi orang yang menyempurnakan wudu dalam kehidupan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, sempurnakan wudu kamu walaupun dalam keadaan yang sukar. Sama ada dalam keadaan kesejukan, sama ada dalam keadaan sakit. Bagaimana cara kita nak tahu nak sempurnakan wudu? Itu kita kena belajar. Kita kena belajar, kita kena berguru, kita kena jumpa para alim ulama, para ilmuwan-ilmuwan yang boleh menerangkan kepada kita berkaitan dengan wudu ini. Jangan kita hanya cari dalam Google saja, jangan kita cari video saja. Memang benda itu kadang-kadang ia membantu, tapi perlu juga kita berguru. Sebab apa? Sebab dibimbangi kita silap faham. Kalau kita hanya membaca, kalau kita hanya mendengar daripada video-video dan sebagainya tanpa kita berguru, kita bimbang. Kita ajaran kita ataupun pendengaran kita disalah fahamkan oleh fikiran kita sendiri, ataupun syaitan mengganggu kefahaman kita itu. Dibimbangi kita salah faham. Jadi bagaimana caranya? Kita kena berguru, kita kena belajar. Bagaimana cara kita nak menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang sejuk, bagaimana cara kita menyempurnakan wuduk dalam keadaan kita sakit dan sebagainya. Ini semua perlulah untuk kita pelajari. Ini salah satu amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca pada kali ini. Amalan yang dapat mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu ada lagi di antara amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang dapat menghapuskan dosa kita dan meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memperbanyakkan langkah ke masjid. Memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu solat, iaitu waktu seterusnya setelah solat yang dikerjakan sebelumnya selesai. Maknanya kita tunggu. Sebagai contoh, kita datang ke masjid pada waktu maghrib. Selesai waktu maghrib, kita tak balik, kita tunggu di masjid itu. Sebab tempoh masa yang begitu singkat. Kalau contoh kita tak ada kerja, kita ada masa yang lapang, tunggu. Sebab apa? Sebab dengan kita tunggu itu dapat memberi kelebihan pada diri kita. Apa dia kelebihannya? Kata Nabi SAW, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan tinggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada 3 amalan dalam hadis ini. Keutamaan kita untuk kita pada kali ini iaitu berkaitan dengan kesempurnaan wudu. Perlu kepada kita untuk kita sempurnakan wudu. Kalau anggota wudu itu kita lebihkan basuhan, itu lagi baik. Lagi banyak dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sempurnakan wudu. Yang kedua, perbanyakkan langkah kita ke masjid. Dan yang ketiga, kita tunggu setelah kita selesai menunaikan solat di masjid, kita tunggu. Kalau kita ada masa, kalau masa kita terluang, kita tak ada kerja, kita tunggu untuk masuk waktu yang seterusnya. Ini di antara amalan-amalan yang dinyatakan oleh Nabi SAW untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ini amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. InsyaAllah
sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat kelebihan dan dihapuskan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mana yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri sendiri. Aku lu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri yang akan datang. Wallahu a'lam.